Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-fa'al. Yang pagi yang berhati kepada Ustaz Firdaus Jaras, sahabat tokoh sesama muslim-muslimat rahmatullah SWT. Syukurlah pada ini kita teruskan lagi kuliah kita bersama Ustaz Firdaus sehari yang kedua lah untuk tempoh bikin klinik. Jadi semalam Ustaz Yazid, malam ini Ustaz Firdaus, dan insyaAllah malam besok kuliah bersama Ustaz Amir. Kami menjemaah pengajian Al-Quran insyaAllah. Jadi nak buat masa lebih bagi Ustaz Firdaus untuk teruskan kuliah kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita segala nikmat, sihat, nikmat hidup, segala panca indera, makan, minum, tidur dan sebagainya atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang-kadang kita lupa akan jasa baik Allah Ta'ala kepada kita. Dalam kita dilimpahi kurniaan nikmat, dalam kita dilimpahi dengan pelbagai kesenangan, kita lupa akan nikmat itu datangnya daripada Allah. Kita lupa yang itu adalah hak pencipta. Kadang-kadang kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa benda yang berlaku dalam hidup kita hari ini semuanya datangnya daripada Allah. Baiknya pun daripada Allah, buruk pun datangnya daripada Allah. Tak tahu kita tengok situasi pada hari ini COVID-19, satu jenis jangkitan virus yang tidak dapat dikenal pasti, tidak ada penawarnya. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan adanya benda-benda itu berlaku? Kena bukan setakat kita sahaja, bahkan wa'imah seluruh dunia termasuk kota suci Mekah dan Madinah pun termasuk. Kenapa? Persoalan demi persoalan yang kita kena fikir. Kenapa? Adakah itu ujian ataupun bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab benda yang berlaku itu adalah musibah. Cuma persoalan yang musibah itu adakah berbentuk ujian ataupun berbentuk bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, orang yang cintakan Allah akan senantiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang Allah bagi kita kesusahan, kadang-kadang Allah bagi kita kesulitan. Ada sebab, ada hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, ataupun Allah nakkan sesuatu daripada kita, tetapi kita tak nampak. Sebab Allah tak ada depan kita, Allah Ta'ala tak tanya depan kita, Allah tak tanya, hang nak apa? Aku nak bagi tak. Tapi Allah nakkan satu yang kita tak nampak. Tapi apa yang kita tahu, kita bersangka buruk dengan Allah, kita memaki hamun Allah, kita menyalahkan Allah, kita sombong dan makin jauh dengan Allah Ta'ala. Bila kena macam ni, berapa ratus ribu manusia yang mati sebab kena COVID-19, musibah Allah timpakan. Orang yang berusia terutamanya risikonya lebih tinggi.
Seorang-seorang Allah ambil. Bila kena tu tertimpa atas kita dengan musibah yang berlaku, nak masuk surau pun tak boleh jemaah dulu, berhenti kena jarak 1 meter, nak masuk pasar raya, nak masuk klinik pun, nak pergi hospital pun, semua tempat agensi nak pergi buat pendaftaran ke apa, semuanya ikut satu benda yang normal, yang baru, yang tak pernah kita buat. Satu benda yang janggal untuk kita. Kita fikir, ya Allah, apa dosa aku sampai aku kena musibah macam ni? Kita persoalkan, tanya Allah, kenapa? Ya Allah jadi macam ni? Pasal apa aku yang kena? Pasal apa aku yang kena musibah? Kenapa bukan orang lain? Kita persoalkan ke Allah, tanya Allah, kenapa? Kita banyak menyangkakan buruk akan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Yang kita tahu, kita nak salahkan Allah, kita nak mempersoalkan Allah, tapi kita langsung tak pernah muhasabah diri kita. Langsung kita tak pernah nak merenung diri kita sendiri. Kita nak tengok cermin tu, tengok muka kita sendiri, nak tengok apa yang aku buat sampai Allah Ta'ala buat macam ni dekat kita. Adakah kita tak ada dosa? Adakah kita tak layak untuk diuji oleh Allah Ta'ala? Allah cukup baik dengan manusia, Allah cukup baik dengan makhluknya. Allah bagi kita mata, Allah bagi kita mulut, Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita kaki. Semua itu sempurna Allah bagi. Tujuan untuk apa? Tak sangka buruk dengan Allah, tuan-tuan. Mulut kita duk membebel, duk memakai hamun dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah sayang dekat kita. Allah tak bisukan mulut kita. Allah bagi lagi kita boleh bercakap. Kita duk curi pelang orang, duk curi jagung orang dan sebagainya. Ni tangan ni duk buat macam-macam ni. Allah tak kudung dengan tangan kita ni. Allah sayang kat kita. Walaupun kita tak menggunakan kaki kita nak melangkah ke rumah Allah Ta'ala, ni Allah sayang kat kita. Allah masih kita tak sayang, Allah bagi lagi jalan, Allah bagi lagi rezeki, Allah bagi lagi petunjuk, Allah bagi lagi nikmat, Allah bagi lagi rahmat untuk kita. Tapi kita dah sangka juga ke Allah Ta'ala tak bagi tu, tak bagi ni. Allah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun kita tak cari Allah, maksudnya kita tak sembahyang, kita tak berdoa, kita tak baca Quran, kita tak berzikir, walaupun kita tak cari Allah waktu kita susah, Allah tetap sayangkan kita. Allah tarik kesusahan, Allah bagi nikmat. Tak sembahyang, tapi Allah bagi rezeki kat kita. Tak sembahyang, Allah bagi kerja kat kita. Tak sembahyang, Allah bagi kita kahwin. Tak sembahyang, Allah bagi kita anak. Nampak? Tak puasa, Allah bagi. Tak keluarkan zakat, Allah bagi juga. Sampai boleh beli baju, boleh makan hari-hari. Tiap waktu kita boleh makan, boleh jumpa dengan kawan-kawan. Malam keluar pula pergi kedai kopi. Nak apa? Kata apa? Kita lupa ke Allah, tapi Allah tak pernah lupakan kita sebagai hamba dia. Sebab itulah Allah Ta'ala tawarkan pelbagai ganjaran pahala. Kita tak nampak, kita nampak remeh-temeh. Kadang-kadang bila orang suruh buat benda yang baik, kita buat tak tahu. Sebab itu hidup kita yang mencipta melodi. Kita yang mencipta melodi hidup kita sendiri. Sebab itu ada yang muda, ada yang remaja, ada yang tua, ada yang masih mentah, ada yang dah matang dalam pelbagai perkara, ada yang masih gelabah dalam pelbagai situasi. Tapi Allah masih lagi mengizinkan kita melalui dan menghadapi rencana. Orang kata rencana ragam liku-liku kehidupan yang hari ini. Sebab itulah muslimin dan muslimat, hidup kita ini ibarat melodi lagu. Tak melodi? Tahu kan melodi? Kita yang reka melodi tu, kita yang buat benda tu nak jadi lagu. Lirik melodi tu kita yang buat. Sama ada kita nak merdukan dia, nak sumbang ke, nak mendayu ke, nak rancak ke, kita yang nak atur benda tu. Sebab kita komposer lagu, kita komposer, kita nak mencipta tu. Hidup tu macam tu. Sebab itu Allah mengilhamkan kepada kita dua jalan. Pertama, jalan nak menuju ketakwaan.
Yang kedua, jalan menuju kebinasaan. Itu saja Allah rencanakan dalam hidup kita. Siapa yang pilih jalan takwa, dia selamat. Siapa yang menuju kebinasaan, dia yang orang yang rugi. Sebab kita tahu ramai orang mencari-cari jalan dalam hidup. Kita cari jalan siapa dari aku, kita cari jalan macam mana hidup kita nak ubah dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita teringin ni, mak pak ni teringin ni nak jadi ibu dan bapa seperti malaikat ataupun seanggun bidadari. Ni keinginan ibu dan ayah. Tapi ramai yang kecewa. Ramai yang kecewa dalam masa yang sama. Allah Ta'ala tak perkenankan doa dia. Kita tahu ramai yang mungkin hampir dah kecewa, dan kita mungkinlah terlalu banyak dah putus asa dengan doa kepada Allah. Duk minta, tak dapat. Macam kita dah minta nak jadi seorang ibu dan ayah yang soleh kepada anak-anak mereka, tapi sayangnya tak soleh seperti mana yang kita impikan, tak mencapai. Bahkan kadang-kadang mak dengan bapak lebih teruk daripada anak pun ada. Realiti kita nak berkehendak, tapi kita lebih teruk. Jadi saya kata ramai yang nak inginkan satu kehidupan yang mengembirakan. Ada adik-beradik yang sporting, ada yang faham, ada yang harta yang banyak yang dapat menampung keperluan hidup dia, ada yang nak kereta yang boleh bawa pergi jalan-jalan, ada yang nak duit lebih yang boleh bawa pergi melancong, travel dan sebagainya. Itu lumrah hidup kita. Itu sebab nasihat saya, setiap orang ada jalan cerita dia yang tersendiri. Kita yang mencipta melodi hidup, corak langkah kita sendiri. Ya, ada yang orang kata ada yang indah dalam hidup kita, ada yang sedih, ada yang pedih, ada yang hidup kita, ada yang gembira, ada yang duka lara pun ada. Ada yang sumbang, ada yang merdu berkumandang, ada yang semanis madu, ada yang sepahit empedu. Itu hidup kita. Tapi kita kena tahu takdir Allah Ta'ala, apa yang berlaku kepada kita semua pasti, dan pasti ada rahsia di sebaliknya. Kita tak tahu. Kita berkahwin, nak dapat anak pun benda rahsia, kita tak tahu ada tak ada. Tiba-tiba Allah takdirkan ada selepas 10 tahun, ada. Pasti ada, tapi rahsia di sebalik hikmah. Kenapa Allah bagi 10 tahun ke depan, bukan lala 3, bukan dalam masa sebulan Allah berikan, tiupkan, jadikan tu benih tu. Kenapa? Ada asbab yang kita tak tahu hikmah. Tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba, teruskan hidup, nak mencapai tujuan dan maksud hidup kita ini, yang ini teruskan berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Jangan kita pernah mematikan doa kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berputus asa. Jangan pernah kita mengalah. Selagi mana kita masih hidup, kita ada nyawa, selagi itu kita jangan mengalah. Memang ujian demi ujian pasti akan ada, tuan-tuan. Bukan ujian dengan orang luar, kadang-kadang ujian dalam keluarga sendiri pun itu juga ujian. Tapi hidup kena teruskan. Sejauh mana kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita bertawakal? Kita ada doa, kita ada usaha, kita ada tawakal. Doa saja tak cukup, tapi kita kena berusaha. Selepas kita berusaha, kita bertawakal. 3 benda elemen ni tak boleh terpisah. Berdoa, tak apalah, ulat dalam batu pun boleh hidup. Jangan samakan kita dengan ulat. Kalau samakan, handuk dalam tanah, makanlah batu. Lembu, tuan-tuan, lembu dia boleh makan rumput, dia tak mati. Kita makan rumput, mati ya. Nak samakan ke dengan lembu? Lembu jalan tengah jalan, lembu lintas tengah jalan, kita marah dia marah kita balik dah. Polis pun tak boleh saman dia. Polis pun tak boleh. Sebab Allah atur elok dah kehidupan perjalanan. Allah cipta dah. Cacing kita tak boleh makan,
Tapi cacing tu Allah jadikan sebagai umpan untuk ikan, kita tarik dia. Itu kita punya hidup kita. Maksudnya kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Tak boleh hidup seorang-seorang bro. Siapa boleh hidup seorang-seorang? Tak boleh. Kalau tak Allah tak ciptalah Adam dengan Hawa duduk sebelah. Sebab kita memerlukan. Sebab itulah hidup kita ini memerlukan antara, tak macam rantaian makanan lah. Sama-sama kita perlu antaranya. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa guna Allah Ta'ala nak menyeksa kamu kalau kamu bersyukur akan nikmatnya? Kita syukur dengan nikmat Allah, kenapa Allah nak seksa kita? Tapi Allah akan membalas dengan sebaik-baik orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak sungguh nikmat yang Allah beri kepada kita. Daripada kita bangun tidur, pergi tidur pula, kita bangkit pukul berapa tadi lagi nak tidur, nikmat tidur sedap pula. Sedap nikmat tidur tu nikmat. Kita makan tak apa lagi, kenyang tu nikmat. Makan tak pasal nikmat lagi, nikmat sedap. Tapi kenyang tu bila kita dah masuk hadap, duk masuk dalam usus tu, rasa kenyang, nak makan dapat tak boleh makan dah tu, itu nikmat. Sampai boleh lena tak bangkit subuh, nikmat jugalah tu. Tu nikmat Allah berikan kepada kita. Allah bagi kita peluang. Demi peluang akan kita langsung tak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada Allah kita abaikan suruhan, banyak suruhan Allah kita abaikan. Aurat kita tak tutup. Seorang ayah ada anak perempuan tak menutup aurat, kita besok tak masuk syurga tau. Tergantung kita tu kat langit tu, tak boleh pergi lagi tau. Pasal apa? Anak kita tu, perempuan tu tak tutup aurat, disebabkan yang tu kita muflis kat sana, tak boleh masuk. Kita tak ada tinggal anak lelaki, abang ke ataupun adik lelaki yang sulung kakak, yang bawah daripada kakak, adik lelaki. Lelaki tu pun bertanggungjawab untuk suruh kau tutup aurat kau sampai tahap tu. Tu bahaya. Kata perempuan nak kena jaga sampai tahap macam tu. Allah, berapa ramai ibu-ibu dan ayah-ayah. Tengok nikmat Allah bagi. Tengok di produk orang produk, produk kosmetik, produk kecantikan. Kita tengok muka siapa yang ada. Muka ibu-ibu mana layak? Pasal betul tak layak betul. Produk tengok tu dia, rupa dah cantik, okey lah. Tudung pun tak pakai, free hair, pakaian ketat. Satu nikmat Allah bagi ke hang. Satu nikmat tu hang kenal, orang kenal hang artis ke bukan artis, tapi hang terpampang dekat tepi highway ke tepi signboard mana-mana. Nikmat Allah nak bagi tu dalam masa yang sama dosa pun dapat. Kan kata Allah tak menafikan nikmat dia bagi semua orang. Hang baik ke, hang jahat ke, hang kafir ke, hang Islam ke, aku bagi. Tapi hang salah guna nikmat dengan cara hang tu. Hang mempamerkan, orang nak tengok tu. Berapa ramai orang main tengok muka hang, rupa hang dengan tubuh badan hang penentu tu, sana tu. Kita yang mencipta hidup kita, kita yang mencipta. Macam mana Allah tak turunkan musibah kat kita? Macam mana Allah tak turunkan COVID-19 sebuah satu penyakit tentera ni? COVID-19 ni tentera Allah lah. Sebab dia makhluk ni Allah hantar. Yang tak dapat kita tahu rupa macam mana. Kalau kena tu Allah, sampai kena sembuh pela ni pun tak selesai lagi. Nak abang kata nak mencipta virus tu makan masa 2 tahun. 6 bulan baru formula tu baru jumpa. 6 bulan belum test lagi nah. Belum test. Macam kita pergi cari daun tu, pergi cari daun, kita combine. Okey, ada dah formula. Belum test. Okey dah test. Tengok kesan dia 6 bulan pula macam mana.
Tak boleh repeat pula cari kandungan bahan lain. Tu satu benda Allah nak beringat. Kata Allah, yakni semua kita mesti berbalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada apa tuan-tuan. Tengok satu dunia Allah hantar. Ibarat macam ni lah, semut kecil kita sembur dengan Fabris. Fabris tu tak nampak lah, pasal dia bila ayam semburan tu dia kena tu dia hilang. Virus macam tu lah. Ibarat kita sembur tu, kita besar sembur, nak pasal apa? Tak nampak. Betul? Macam tu juga dengan virus Allah hantar tu, sampai hak mengelupuk dan sebagainya. Beringat benda yang berlaku. Nak abang apa kata apa? Nak abang kata Allah Ta'ala datangkan musibah sebab Allah teringat dekat kita. Allah ingat kat kita tak? Allah tunggu kita. Tapi kita tak faham kenapa Allah timpakan musibah. Kita dah kata, ya Allah, marah kat tu, marah kat orang ni. Apa guna kita marah? Apa guna? Kita berkahwin, keluar anak lelaki, nak marah pasal apa? Kat lelaki. Itulah abang Januari tak kena. Nak salahkan siapa? Allah juga. Perancangan Allah dia lebih adil. Laki ada sebab Allah jadikan, perempuan pun ada sebab Allah jadikan. Cuma corak kehidupan yang ke depan kita tak tahu. Itu sebab ujian dan bala daripada Allah. Kalau satu musibah itu membuatkan kita lebih dekat dengan Allah, dia adalah ujian. Tapi musibah yang kena kat kita, kita makin jauh dengan Allah, itu adalah bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hidup kita ni seketika. Seketika. Kadang-kadang kita dah sangkakan Allah Ta'ala benci kat kita, Allah datangkan. Ingat, Allah dah terlalu lama rindukan rintihan hamba-hamba dia. Tuan-tuan, lama dah. Allah nak, kita nak minta ke Allah, kita minta kaya, Allah bagi kaya. Hang nak apa aku bagi, kata Allah. Tapi bila kita dah lara, kita dah lalai, jauh menyimpang, Allah turunkan musibah. Nak kata apa? Allah suruh kita berbalik kepada dia. Sebut Allah, ya Allah, ya Allah, aku berdosa kepadamu, ya Allah. Aku jauh denganmu, ya Allah. Aku silap banyak denganmu, ya Allah. Aku zalim diriku, ya Allah. Aku menzalimi agamaku, ya Allah. Aku menzalimi, ya Allah, sunnah Rasul kami, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah aku, ya Allah. Aku nak tembus dosa, ya Allah. Dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita sujud kepada Allah, minta ke Allah. Allah dah mintalah doa ke aku, kata Allah, aku bagi. Aku tak pernah lah Allah Ta'ala mungkin janji dia akan bagi, cuma cepat dengan lambat. Ya Allah nak bagi. Sebab apa Allah melambatkan? Sebab Allah suka tengok, Allah suka dengar kita minta, Allah suka dengar kita merintih, Allah suka dengar kita berulang-ulang kali. Macam kita, anak kita hak kecil minta, kan? Kadang-kadang kita nak bagi tu seronok tengok gelagat dia tu, kita saja buat tak boleh. Macam tu juga Allah nak kita minta secara bersungguh-sungguh kepada Allah. Sebab itulah Allah datangkan benda-benda macam ni. Kita bangun tengah malam, Allah tunggu kita. Kadang-kadang bila jaga tengah malam, kita duk kata terkejut nak terkencing, terkejut tu, terkejut ni. Tengok-tengok jam pukul 3, tidur balik. Tak apa, besok pun waktu yang sama, terkejut makin, tidur balik. Kali ketiga terkejut lagi, lepas tu tidur balik. Jumpa siapa? Ustaz, saya tak boleh tidur, asyik kita jaga Ustaz. Saya tengok tanda-tanda gangguan waktu tidur, terkejut. Itu tanda-tanda simptom gangguan. Padahal lepas daripada tu tengok-tengok, lepas jumpa Ustaz lah kan, contoh, tak jaga dah. Bagus Ustaz ni, dia kata.
Pandai. Padahal waktu kita duk jaga 3 kali berturut-turut tu, Allah yang kejut kita. Dia kejut, aku nak sembang dengan hang, aku rindu dengan hang, mangkitlah. Aku nak jumpa dengan hang ni, aku rindu dengan hang ni, aku nak bagi hang, nak minta apa ni? Minta cepat. Minta apa? Hang nak minta kaya, hang minta aku bagi. Ni waktu ni. Sebab waktu tu dah waktu yang orang yang susah nak bangkit. Susah nak bangkit, susah nak buat ibadat. Yang susah tu lah Allah nak bagi dulu. Sebab Allah turun di langit bumi di sepertiga malam. Waktu tu Allah turun. Bukan nak abang kata Allah turun waktu tu je. Dah. Dia memang ada sentiasa. Nak abang kata waktu itu Allah turun. Maksud Allah nak bagi apa yang kita nak. Waktu tu kita bangun. Kita mengabaikan, kita penat, kita mengabaikan, kita nikmat tidur, kita mangkit sebab nak jumpa dia. Dan kejut kita, hak tu lah kita mangkit. Memang kadang-kadang kita mangkit tu, kalau tak kena ayam tak apa, dia kena ayam tak marah. Tu yang dia jaga-jaga, dia terus tidur. Pasal dia kena ayam, dia segang tak boleh lena dah. Lumrah kita jaga tu, Allah nak. Ataupun kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, malam ni aku nak solat tahajud, kau kejutkanlah aku. Minta, pasti kita akan jaga. Kalau jaga tu maksudnya Allah memang betul-betul nak kita. Minta, Allah perkenankan. Adakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nikmat yang susah kita nak pertikaikan. Nikmat kita hidup, pakaian kita berhitung aurat, semua makan minum, PKP dah jadi PKPP. Semua tu tengok sikit-sikit. Dulu orang kata masjid tu dia tak boleh buka, pasal semua tu bila dah bagi kelonggaran, tak ada langsung. Pun ada. Dulu kata hak kata tu pun orang jadi tak main masjid. Apa lah masjid agama, mufti lah, apa jabat agama tak boleh. Masjid tempat ibadah lah, apa lah. Tak ada buka-buka, tak ada. Orang yang sama sebelum PKP. Reality. Tuan-tuan, reality. Hakikat dia. Sebab tu Allah menciptakan lidah tak bertulang. Yang kedua, Allah jadikan manusia ni begini, tidak pernah akan puas dengan apa yang dia miliki. Sentiasa ada saja. Yang tak ada cerita nak buat cerita. Itu normal. Tu orang kata membawang tu. Membawang ada yang baik, ada yang tak baik. Hak tak baik tu lah yang jadi kod lain. Walaupun sedemikian rupa, tetapi ia juga merupakan satu hikmah untuk Allah berikan kita akal, kita fikir. Oh, kadang-kadang orang cerita dekat kita tentang keburukan orang tu. Dia tu hang tahu dia menegatif semua. Kita pula Allah buka aib dia sebenarnya. Allah buka aib dia. Dia duk habaq tentang orang lain, tapi dalam dia duk habaq tu kita duk tengok dia, kita kenal dia. Tapi Allah buka aib dia depan kita. Tuan-tuan, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang jaga aib hamba dia, kawan-kawan dia, sahabat, jaga aib dunia dan juga akhirat. Tapi susah nak jaga aib. Tengok dalam grup, tengok dalam Facebook pun cukuplah, sekalipun Buddha banyak sangat kaki-kaki komen yang semak. Itu kata fitnah. Akhir zaman fitnah, itulah bunga-bunga fitnah Dajjal. Macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala berikan akal? Itu sebab kena ada al-ilmu ni, nama Allah juga betul. Nama Allah 99. Al-ilmu nama Allah. So alim, kita pinjam nama Allah tu. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, kenapa kita nak menafikan segala nikmat Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, kalau hang sayang dekat aku, kata Allah, ikut aku. Nak kenal Allah tak boleh, tak nampak, tak tahu macam mana Allah ni, macam mana. Dulu waktu budak-budak sekolah dulu, hang nak tengok Tuhan, hang kira langit ketujuh, awan. Kira 7 awan, nampaklah Allah. Dulu darjah 1 dulu lah. Kita duk kira mana, tak nampak. Fattabi'uni, sebab nak kenal Allah Ta'ala mesti tengok siapa? Nabi SAW. Hang akan kenal Allah. Nak kenal Allah, tengok Nabi. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala semua ada pada Nabi. Penyayang, pemurah, akhlak yang baik, semua ada pada Nabi. Sifat tu ada pada Nabi. Akhlak Nabi tu, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Sebab mai benda tu daripada Allah Ta'ala, tetapi melalui perantaraan yang ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, ujian ataupun bala kita ada 4 peringkat. Ujian, musibah, ujian, bala dan azab. Musibah, ujian. Ujian ni kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita sedar. Ujian yang kecil kita tak sedar, kadang-kadang Allah Ta'ala ampunkan dalam masa yang sama. Bila ujian yang kecil kita abaikan, maka Allah datangkan bala. Bala tu yang mai sekelompok, mai seketui kat kita orang. Akhir sekali Allah turunkan azab daripada, wallahu a'lam, berbentuk yang bagaimana, wallahu a'lam. Kita dikelilingi oleh air laut. Sekeliling kita ada laut. Bukan setakat di Langkawi nak. Peta Malaysia kita pun dikelilingi oleh lautan. Australia ke, di Mekah ke, di Madinah ke, di New Zealand ke apa ke, dikelilingi oleh lautan. Ingat, air laut minta kepada Allah setiap hari. Satu hari 3 kali air laut minta ke Allah untuk membinasakan manusia. Tuhan, satu hari setiap kali air ke Allah nak binasakan manusia. Tapi tengok Allah sayang kat kita. Allah kata apa? Di kalangan hamba-Ku yang berbuat maksiat itu ada sekumpulan yang berdoa, yang solat, yang ingat dekat Aku. Kerana kelompok itulah yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan, surau ni adalah rahmat. Kerana surau, kerana masjid kita. Ini rahmat, yang ada masjid, yang ada surau, ada benda orang kata mengimarahkan. Itu adalah satu rahmat, menghalang daripada ayat. Itu yang Allah Ta'ala kata, ada sekelompok manusia walaupun yang berbuat jahat, mereka ada yang sedang bertaubat kepada Aku. Kenapa di Aceh, tuan-tuan, Allah ranapkan semua ikutkan, tak ada dah Aceh tu dekat peta dunia. Tapi kerana satu rahmat Allah, yakni masjid di Aceh tu, kerana hak tu rahmat dia, wujud lagi Aceh hari ni jadi pusat pelancongan. Nampak dulu tak ada apa, tuan-tuan. Hari ni tempat pelancongan, pendapatan masuk, tengok ekonomi dia. Semua itu ada asbab Allah jadikan. Tak pernah yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, hati kita kerah, tuan. Hati saya pun kerah, hati kita semua kerah. Macam hati kita dengan solat, salah satu dengan kita berzikir. Kadang-kadang solat, kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita buat benda lain, ngaji pun kadang-kadang lalai. Betul gangguan tu gangguan ni. Kita berzikir seorang-seorang, insya-Allah tak ada gangguan.
Duduk tengah malam bangkit, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullah. Dalam duduk istighfar, astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah, kita terus teringat dosa kita, insya-Allah. Air mata yang keluar tu menjadi saksi pengampunan dosa kita tau. Air mata tu bukan nak abang kata air mata saja, nah. Air mata tu yang kena ni, bulu mata kita ni bulu mata, sehelai bulu mata itu yang akan menyelamatkan kita dalam kubur. Pernah satu cerita, seorang hamba Allah Ta'ala bila nak disiksa oleh malaikat, nak bawa dia heret dia apa semua tu, tangan kata dia jahat, mulut kata jahat, kan semua diikat, segala anggota kita semua akan cakap. Tiba-tiba satu suara berkata, aku nak menjadi saksi akan dia. Ketika mana suatu malam dia bangun di tengah-tengah malam, mengenakan wuduk, ayat semayang, kemudian dia solat 2 rakaat. Kemudian selepas daripada itu dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba air matanya mengalir dan membasahi aku, yakni sehelai bulu selembar bulu mata. Taubatnya kepada Allah Ta'ala kerana sehelai bulu mata, Allah masukkan dia dalam syurga. Allahu Akbar. Bulu mata kita ada berapa selai ke? Bayangkan ayat mata kena saksi. Allahu Akbar. Nak kata Allah, kita taubat kepada Allah, Allah dengar, tuan-tuan. Walaupun orang nampak kita jahat dekat luar, tapi di dalam rumah kita, dalam surau, dalam hati kita, kita bertaubat sebelum kita mati. Syurga kita lain tak sama dengan syurga manusia dekat dunia. Sebab itu pengampunan itu ada pada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk. Sebab makhluk ada kelebihan, tapi banyak kekurangan, ada kelebihan. Salah silap, khotok wan nisyan, salah silap, semua pasti akan ada kesilapan, kealpaan, kelalaian pasti akan ada. Maka Allah uji dengan berdasarkan kemampuan. Mustahil tak mampu. Kalau COVID-19 kena atas dunia kita hari ni, kenapa berjaya ditanggani, macam mana boleh berjaya? Begitu kita buat baik peringkat, sebab Allah tahu kita mampu. Kalau tak mampu kita tidak mampu, tak keluar rumah. Bayangkan kita tak keluar rumah pada permulaan tu dia pakat jam semua, kerja semua jam, tak boleh nak kerja apa semua tu. Jadi macam apa, tak pernah duduk rumah. Sampai jadi pakai lelaki, pakai baju bini pun ada. Allah kata mampu, tapi bagaimana nak mengatasi? Dari segi sudut itu pula, sudut pemerintah, khalifah dia, itu bahagian dia khalifah. Bahagian kita sebagai orang biasa, apa yang kita perlu buat? Itu sebab berbeza kita dengan orang yang lain. Allah beri berdasarkan kemampuan kita. Cuma kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala akan segala dugaan, segala benda yang berlaku atas kita. Semua tu adalah satu benda yang perlu kita redha. Sebab bukan senang kita nak redha atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tapi orang yang redha tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak syurga ni Allah macam mana? Kita banyak dosa, banyak sangat kita buat dosa kepada Allah. Lebih-lebih lagi lepas kita buat dosa, kita lupa nak bertaubat. Taubat ni waktu bila? Taubat, bukan tahu buat. Taubat ni waktu bila? Ya, semayang. Waktu semayang kalau tak masuk waktu lagi tak boleh taubat lagi. Wah, hari-hari kemah. Taubat, contohlah kita buat salah kat kawan kita, kita tersedam Allah, ada silap aku buat kat dia, Allah, itu taubat. Nak abang kata bukan semestinya dalam solat kena angkat tangan, ya Allah, tak. Kita sedap satu benda, Allah, hatu taubat. Kita tengok anak dara, kita tengok orang seksi, Allah, itu taubat. Nampak tak? Allah senangnya nak bagi kita taubat macam mana. Allah cukup mudah. Sebab Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Berbanding dengan umat yang terdahulu, hampa buat dosa perak kena turun.
Allah turunkan azab. Tapi umat Muhammad Nabi SAW, hang buat dasar Allah bagi tangguh. Dalam masa tangguh tersebut, hang sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di setiap kita baca Al-Quran, kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bekerja keluar rumah, naik motor, kita baca apa? Bismillah. Nampak? Setiap tu kita mulakan dengan kalimah Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Nampak tak? Pembukaan dia nak abang kata Allah itulah sifatnya. Kadang-kadang kita baca bismillah tak nampak, biasa aja. Sedangkan bismillah dalam makanan, bayangkan kita baca bismillah dalam makanan, bayangkan kalau ada benda makanan tersebut boleh pecah. Bismillah, saya bismillah lah, tengok dalam tabung ada duit. Nak abang kata bismillah ada duit masuk. Oh, kalimah bismillah. Satu cerita sebelum saya tamatkan, satu cerita sepasang suami isteri. Isteri dia ni, apa saja perbuatan yang dia buat, dia akan mula dengan bismillah. Tak kisah makan ke apa ke, bismillah. Yang laki ni, Allah telinga ni, bila dia dengar bini nak bismillah, dia jadi macam wah, sambut dia tak boleh dengar pasal jadi macam macam itulah kan. Suatu hari suami nak uji isteri dia sebab asyik bismillah sangat. Suami duduk belakang pintu, tengok isteri letak beg duit dalam almari. Dia letak, dia buka, Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak ajak hang. Bila bini dia keluar, dia ambil dompet tadi, dia pintu dalam telaga. Wah, kau. Dia nak tengok, lepas tu dia nyorok belakang pintu, dia nak tengok bini, nak sebut bismillah lagi tak. Bini dia masuk, isteri dia masuk dalam bilik. Dia buka, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada dompet tu. Nampak tak? Allah hantar malaikat ambil buh dalam tu. Tu kelebihan bismillah. Bukan saja-saja bismillah. Orang kena rasa, ustaz mana ustaz juga yang kena tengah-tengah lena telefon. Itu kan. Tengok dia tak lawa apa. Bismillahirrahmanirrahim, penampak lega. Bismillah saja. Yakin, insya-Allah. Itu sebab kalimah bismillah kita pelbagai kita guna, insya-Allah. InsyaAllah. Itu sebab Allah bagi semua kronologi hidup kita ni, semua ada rentetan, ada kronologi, ada asbab dia, insyaAllah. Ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dengan kuliah maghrib kita pada malam ini, siri yang kedua, dapat memberikan kita satu sumbangan ilmu untuk kita, mudah-mudahan sama-sama kita pikul, kita bawa. Sebab wawasan kita bukan wawasan di dunia, tapi wawasan kita di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila min 'ibadika shalihin. Allahumma iftah 'alal hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum.